Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kelas terakhir kita pada hari ini. Saya buat cara rakaman saja. Tapi ada dua perkara yang ada perlu buat seperti biasa. Di tengah-tengah video ni saya akan bertanya satu soalan dan anda kena jawab dalam ruang komen di line YouTube ini. Ada dua soalan yang anda kena jawab lah. So tajuk kita yang terakhir kali ini adalah dialog antara agama. Dialog antara agama. Mari kita memulakan dengan baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita akan bincang tentang dialog antara agama. Tajuk terakhir kita. Dan saya ingin ucapkan selamat pada semuanya. So, minggu ini adalah minggu terakhir pengajian kita selama 14 minggu semester ini. Dan saya doakan agar anda berjaya. Dan berdasar perkiraan awal, semua luluslah. 60 soalan ujian kuis yang saya telah berikan. Hari ini ada 10 terakhir. Ujian tugasan individu dan tugasan kumpulan telah dihantar pada hari ini. Hari ini, last sebenarnya tadi, pukul 9 pagi tadi. Untuk anda menghantar semua tugasan-tugasan tersebut, dan insya-Allah taala pada 3 hari bulan nanti sila cek, klikkan saja kehadiran anda dan kemudian markah anda saya akan hantar ke pihak universiti ataupun ke bahagian peperiksaan dan selesailah untuk semester ini. Selamat bertemu di semester akan datang. Baik, pada hari ini kita akan cerita tentang dialog antara agama. Dialog antara agama. Baik, dialog antara agama ini, kalau kita lihat, dialog ialah perbincangan atau perbahasan antara dua pihak tentang sesuatu perkara. Tentang sesuatu perkara. Maaf. Yang kedua, kalau dia merujuk pada dialog antara agama, perbincangan, perbahasan serta persefahaman antara satu agama dengan agama yang lain dalam sesuatu isu. Itu dialog, itu isu. Jadi kebanyakan orang salah faham. Ingat, dialog ini kita bergabung antara agama, kita berkawan rapat, bertembuk sorak. Tetapi dia lebih kepada ilmiah tentang bagaimana kita hidup berjemaah di dalam, kita hidup majmuk di dalam satu dunia ini, dalam satu negara, dalam pelbagai kepercayaan, adat, resam, budaya, bangsa, agama. So bagaimana Islam melihat? Tapi pada perbincangan kita pada minggu pertama telah dibincangkan tentang bagaimana Islam memberi pandangan terhadap agama-agama lain. Berdasarkan sejarah, Islam ini tumbuh ataupun bermula di tanah Arab, diapit oleh dua kuasa agama yang besar, agama Samawi dan agama Arab, iaitu agama Majusi yang dipelopori oleh Empayar Parsi dan Rom. Pula ialah Empayar Rom, ialah yang dikuasai oleh agama Kristian ataupun agama Nasrani, walaupun telah diselewengkan oleh Paul. Okey, jadi kemunculan kita di situ diapit di tengah-tengah menunjukkan kesediaan kita untuk berdialog dengan orang Majusi atau orang Nasrani. Jadi dialog itu ialah bagaimana kita berbincang, berbahas dan mencari kesepahaman dalam satu isu. Jadi baik. Ini menunjukkan bahawa untuk hari ini bagaimana kita melihat dialog antara agama ini sebahagian daripada medium untuk melahirkan masyarakat majmuk, untuk memaknai tentang masyarakat majmuk dan sebagainya. Isunya ada dua perkara. Isu yang boleh didialogkan kita bagi pada dua bahagian. Pertama ialah isu-isu agama, isu kepercayaan, isu pegangan, hidup, budaya, adab, sistem dalam agama. Semua dialog, perbincangan, persefahaman dalam isu-isu agama, kepercayaan, pegangan hidup, budaya, adat dan sistem beragama. Dalam konteks yang pertama, dalam Islam banyak garis panduan serta sempadan yang perlu kita jaga kerana ia berkaitan dengan akidah dan keimanan. Dialog untuk dalam perkara-perkara lebih berbahas, berbincang, berdebat dalam perkara-perkara yang perkara asas agama ini adalah tidak digalakkan kerana jelas dalam Islam lakum dinukum waliyadin, atas engkau agama engkau, atas aku agama aku. Bila kita tentang solat, tidak ada unsur-unsur tasammuh,
dengan agama lain. Maknanya sekejap agama tu, sejak agama ni boleh ikut adab dia, boleh ikut adat resam agama lain. Tapi dalam perkara-perkara isu agama, kepercayaan, keimanan, pegangan hidup, budaya, adab dan sistem dalam agama, tidak digalakkan untuk dilakukan dialog. Dialog ni sebab kita nak bahas. Kalau setakat nak tahu tak apa, dia cakap macam ni dah. Bila kalau dia memberitahu tentang agama dia, kita dengar, terima kasih dah. Tapi kalau bila mula kita bertanya, kita nak cuba memahami, sudah unsur dialog sudah berlaku. Kita nak cross, dialog sudah berlaku. So perkara-perkara yang ini dipanggil ikut sensitif yang boleh menyebabkan pergaduhan, perbalahan, pembunuhan, isu agama, menghina Nabi, menghina agama, menghina menghina Tuhan atau menghina sembahan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak digalakkan dalam dialog. Namun yang boleh dibincangkan antara agama ini ialah yang kedua, iaitu isu-isu umum yang untuk kepentingan bersama sebagai ahli masyarakat macam ni. Buat jalan kita jangan sampai mana kalau orang yang nak buat jalan, buat jembatan, jangan sampai ganggu tempat sembahyang orang, kuburan orang. Kalau ada pun kuburan dan sebagainya harus diperbincangkan, nak dialih kubur dan sebagainya. Itu isu-isu umum yang boleh digunakan untuk kepentingan bersama. Tentang vaksinasi sekarang ini, tentang COVID, tentang karantin, tentang makanan, itu makanan. Jadi kita boleh dialog supaya boleh berlaku perbahasan. Di sini adalah cerminan kepada sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Yang dipanggil dakwah bil hal. Baik. Tujuan dialog. Tujuan dialog pertama ialah mencari kesepakatan dalam membina masyarakat negara bangsa. Kesepakatan. Macam kita dulu nak merdeka, kita berpakat dengan orang Cina, berpakat dengan orang India, sedangkan mereka bukan orang beragama Islam. Kenapa? Sebab kita nak bina negara ini secara berdikari. Kita tidak mahu lagi dijajah kalau di bawah tunjuk orang British. Jadi kita bersepakat untuk membina negara ini bersama-sama dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Dipanggil al-muwatanah. Kalau dulu dipanggil kita ketuanan Melayu, katakan. Tapi apabila dijajah, maka sudah pastinya kita nak mengangkat balik ketuanan Melayu itu, tapi dengan disokong dan dukung oleh bangsa-bangsa lain. Sebab itu maka bangsa-bangsa lain yang bukan orang Melayu, yang sama-sama membantu Melayu di negara ini, orang Islam di negara ini, harus juga mempunyai hak dan mempunyai kesamarataan dalam konteks kewarganegaraan, mendapat nikmat negara, ekonomi, keamanan, kemakmuran negara itu. Jadi itu dipanggil mencari kesepakatan, tujuan dialog. Macam mana dia buat negara yang baik? Semua agama semua agama tak suka rasuah. Dan rasuah ni bukan untuk orang Cina, India, orang agama lain, orang Islam pun ada yang berrasuah juga. Oleh itu, kerana rasuah ini satu penyakit umum, maka haruslah mencari kesepakatan macam mana untuk mengelakkan tidak berlakunya rasuah ataupun COVID dan sebagainya, memupuk keharmonian agar boleh hidup berdampingan. Apabila kita memahami, kita dialog, kita kenal agama mereka, apa yang boleh, apa yang tak boleh, jadi kita akan mampu hidup berdampingan dengan aman makmur. Kalau kita duduk di Batu Cave, kita tahu bahawa akan adanya taipusam yang akan menyebabkan jam satu negeri, satu Malaysia atau satu KL. So, kita tahu, maka pada hari itu sama ada kita keluar ataupun kita duduk rumah jangan keluar. Kita dah tahu. Kalau kita tak tahu, tu jadi bergaduh. Wah, ini ada taipusam. Juga gaya Cina, bagaimana mereka menguruskan kematian mereka dan bagaimana kita menguruskan kehidupan kita. Bila kita tahu hari Jumaat, maka orang Cina atau India dah tahu jangan pergi makan dekat masjid, dekat warung-warung yang sekarang masjid, mungkin ada masalah jam dan sebagainya. Jadi kalau kita dah tahu Jumaat, masalahnya sebab kita tak tahu. Kemudian untuk mengelakkan masyarakat yang terjebak dengan hasutan, adu domba dan bertindak mengikut emosi. Kita nak elakkan, mewujudkan orang ni, elakkan masyarakat yang terjebak dengan hasutan agama. Sebab dia tahu agama adalah perkara sensitif dan agama lah perkara yang boleh dijadikan spark atau memercikkan semangat perkauman, semangat peperangan, benci, dendam kerana perkara agama. Jadi dia menghasut dalam itu agama, dia takut-takutkan orang.
tentang agama, ditakut-takutkan tentang hak bangsa. Dan ini akan menyebabkan kita terjebak dengan penghasutan. Maksud di Malaysia ini, kalau nak menghasut orang, nak merosakkan orang, guna nama agama je. Guna nama agama, maka yang akan menjadi satu ekstrim dan maka akan berlakulah pergaduhan. Jadi agama itu dijadikan alat untuk mengadu domba. Sebab itu perlu ada dialog supaya bila orang cakap Islam tak macam ni, hanya orang bukan Islam akan faham Islam tak macam ni, dan kita pun faham orang Hindu tak macam ni, orang Kristian tak macam ni, orang Buddha tak macam ni. Jadi akhirnya kita akan tidak terhasut dengan adu domba. Kemudian Islam sebagai agama rahmat ke seluruh alam, rahmatan lil alamin. Tujuan dialog, kita nak melihat bagaimana Islam ini menonjolkan dirinya sebagai penyelesai kepada masalah umat, walaupun mereka bukan orang Islam. Misi kita ialah rahmatan lil alamin, membawa rahmat ke sekalian alam. Ini Islam ni. Jadi tujuan dialog ini, tujuannya nak tunjuk orang Islam boleh berbincang. Kalau kita tak nak buat, kita rasa memang kita agama yang benar. Inna dina indallah al-Islam. Ya, agama yang benar sifat Allah SWT dalam Islam adalah Islam. Tetapi apabila kita merujuk kepada untuk untuk kita terlibat dengan masyarakat, apabila kita terlibat dengan masyarakat, maka sudah pastinya kita akan bertindak berdasarkan kepentingan umum. Maka dengan itu, selagi ia tidak bertentangan dengan akidah, ibadah dan akhlak kita, maka kita tidak ada masalah dalam mengurus mereka. Jadi untuk itu, apabila kita bersedia untuk berdialog, kita boleh bercakap dan bincang, maka dia akan gembira. Dia boleh bercakap sebab selama ini apa yang mereka tahu, Islam ini intolerant, tidak boleh bincang, tak boleh dengar, tak boleh macam-macam lah yang ditonjolkan Islam sebagai agama teroris dan sebagainya. Macam saya dulu semasa di Johor Bahru, saya pergi kuil, saya pergi ada program-program orang Cina yang ni, saya pergi. Dalam konteks pergi itu bukan ni mana dijemput, kita datang seadanya sebagai menunjukkan bahawa kita tidak ada masalah untuk hidup berdamping dengan mereka. Bukan kita nak mengiktiraf agama mereka atau amal ibadah mereka. Menunjukkan kita tidak ada masalah untuk hidup berdampingan dengan mereka. Itu yang penting. Kemudian kita adalah sebahagian daripada dakwah, bilhad. Ini adalah perkara yang penting, bahawa bila orang tengok Islam macam ni lah, dia akan tanya lebih sikit, sebab dia lihat Islam, kebanyakan orang-orang bukan Islam ni, dia tahu Islam adalah agama yang benar, tapi masalahnya dia tidak diberikan penjelasan dan pendedahan, ataupun mereka dijelaskan oleh mereka yang bukan ahlinya, atau apa yang ditonjolkan di surat khabar di media sosial ini sebagai Islam sebagai agama yang buruk, agama yang ni. Tapi tak lagi jumpa ada seorang Islam yang tolerant. Bagus. Maka dengan itu dia akan boleh berbincang dan dikenal Islam itu sendiri. Dan akhirnya dalam konteks kita ialah kesediaan dialog itu sebahagian dakwah bilhal, dan kita tahu bahawa iman ini adalah anugerah Allah. Kita hanya sekadar menunjukkan akhlak yang baik, budi pekerti, yang cemerlang. Kalau dia tidak beriman dengan Allah Ta'ala, akhirnya itu memang bukan rezeki dia. Tapi kalau kita tak buat apa-apa langsung, itu yang masalah bagi kita. Baik. Di dalam Islam ada 7 prinsip dalam kita berdialog. 7 prinsip. Prinsip pertama ialah ikhlas dan jujur. Masa kita berdialog, berbincang, berbuat, katakanlah kita nak tanam pokok, kita nak buat penghijauan kan semua boleh. Maknanya orang Islam, orang bukan Islam, persatuan Hindu-Buddha, persatuan Bahai, persatuan ni, kita masuk tanaman interfaith, kemudian dengan orang Islam, kita nak tanam pokok, nak hijaukan, sebab bila banyak oksigen kita hidup aman. Tak ada masalah. Dan kita kena jujur dan ikhlas dalam kita melakukan tu. Jangan pula kita cadangan bukan main lagi, tapi kita paling pemalasnya. Kita yang minta duit, kita songlat duit NGO tu. Jadi kita kena ikhlas dan jujur dalam kita cakap. Apabila berlaku dialog, kita kena jujur, jangan kita bohong. Jangan kita berbohong, cerita tentang Islam begini-begini, tapi kita hanya mereka yasa saja. Dan ini tidak berlaku. Atau tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita mencerita benda yang baik, ataupun kita cerita itu benda yang betul lah. Mana dalam Islam kata boleh, kata boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Dan kita jangan, ini adalah adat Melayu
Ini adalah tuntutan agama antara adat dan ibadat. Kita kena jelaskan, oh ini adat saja, ini adat Melayu, ini ada ibadat Islam. Jangan sampai kita tersalah, sampai adat itu kita kata ibadat. Jadi kita kena cakap jujur tentang, mungkin ceritanya kalau cerita tentang bersanding ke, cerita tentang puasa ke, tak ada masalah nak kongsi. Tapi jawab ikhlas dan jujur. Jangan kita cipta-cipta. Yang kedua, berhujah dengan neraca ilmu. Mesti ada kajiannya, ada saintifik, contohnya Islam dan saintifik, contohnya ada buku yang saya tunjukkan ini, iaitu Isra dan Mi'raj perbandingan Al-Quran dan Sains. Jadi kita tunjukkan, wow, jadi ini kajian ilmiah tentang Isra dan Mi'raj. Sebab orang kata Isra Mi'raj ni bohong aja. Kan ya ke Rasulullah pergi boleh terbang laju. Jadi ada hujah ilmiahnya secara saintifik. Baru dia, baru itu dipanggil dialog. Jangan bila orang tu hujah kita tak tahu, tak ada ilmu dah kita bergaduh dengan dia. Tak begitu. Okey. Saya soalan, saya nak anda sekarang ini jawab komen yang pertama di ruang komen YouTube. Sila komen, okey. Tuliskan, senaraikan, saya nak anda senaraikan saja 7 prinsip dialog dalam agama Islam. Tuliskan saja, tuliskan, kemudian anda, tak payah, kesian lah, 3 daripada 7 ni anda tulis 3 je. Tuliskan 3 prinsip Islam dalam berdialog. Daripada 7 ni tulis 3 saja. Apa yang tak tulis dianggap tidak datang lah kelas ini. Okey. Yang ketiga, terbuka dan memberi ruang yang sama. Masa dialog terbuka, jangan kita seorang cakap, kita tak pasti cakap. Walaupun dia bukan Islam, kita cakap, katakan bagaimana kita selesaikan masalah dadah, katakan. So setelah kita bagi cakap, lepas tu ada orang bahaya nak cakap, tak apalah, jangan, tak boleh, kami tak iktiraf agama kau. Ini bukan isu akidah, ini isu masyarakat. Tak ada masalah nak bagi idea dia, pandangan dia, walaupun dia mengeluarkan hujah-hujah agama dia dalam konteks menyelesaikan masalah dadah, tak ada masalah. Kita bincang saja. Terbuka dan ruang dia bersama. Dialog. Macam orang Hindu, orang Kristian pun bercakap benda sama, bagaimana nak jadi mahasiswa yang baik, bagaimana nak taati ibu bapa, bagaimana jadi businessman, tak ada masalah. Okey. Yang keempat, rendah diri dan tawaduk. Dalam dialog ni, prinsip Islam ialah jangan sampai elakkan dari kita terlalu rendah diri. Islam tak macam ni lah. Islam masa kita teruk lalu, jangan, tak boleh. Kita rendah diri, merujuk kepada kita tidak ego dan sombong, merendah-rendahkan orang. Dan dalam keadaan keilmuan tu kita masih lagi tidak sombong dan tidak memekik atau kita hentam dia atau kita debat dia sampai kita menjatuhkan air muka dia. Tidak ada dalam ni. Yang kelima ialah bahasa lunak dan beradab. Kita kena guna bahasa yang lunak, beradab, istilah-istilah yang sopan masa kita bercakap. Jangan guna istilah bodoh, ni orang kafir masuk neraka. Bila kita cakap begitu, ya memang dalam agama kita, tapi agama dia faham lain. Akhirnya dia tidak membawa masalah. Body shame, kita memalukan tubuh badan dia, memalukan agama dia. Kita kritik amalan agama dia, Tuhan-Tuhan dia, kita kritik, boncit lah, sepit lah. Itu bukan bahasa. Dia tak perlu ada di dalam dialog. Dialog lebih kepada macam nak cari jalan menyelesaikan masalah umat. Yang keenam ialah bijaksana dalam berdialog. Kena bijaksana. Akhirnya kita nak apa? Dialog. Sebab kita seorang yang pendakwah, sebenarnya tujuan kita bijaksana ni dengan maknanya kita kena bijak kerana nak capai yang di sana tu jauh. Bijaksana itu berpandangan jauh dalam dialog itu. Maknanya kita nak supaya makin berkawan dengan dia rapat dia hormat dengan kita. Dia hormat kita, dia suka kita, dia suka bergaul kita. Nanti apa masalah dia telefon kita, dia tanya kita kepada kita tentang Islam dan sebagainya, sebab dia selesa dengan kita. Bila kita bijaksana, kita to win the war, win the heart, dialog itu selesai, tapi dia masih hubungi kita. Pada masa ini kita boleh meneruskan aktiviti iaitu menjalinkan hubungan, akhirnya memperkenalkan Islam yang sebenarnya, supaya dia tidak misconception of Islam. Dan itu yang ketujuh adalah mengarah ke arah jalan kebenaran. Baik dengan benar tidak sama. Kita kena clear bahawa Islam mencari jalan yang benar, bukan jalan yang baik. Agama kami
baiklah, semua agama ni baik semua. Tak, kita nak yang benar. Memang menanam pokok tu baik, perbuatan yang baik, betul? Orang Islam tanam pun baik, orang bukan Islam pun nak tanam, itu ada perbuatan baik. Tapi dalam konteks berdialog, ya akhirnya kita yang benar. Yang benar hanya Islam. Yang benar hanya Islam. Itu bagaimana kita kita sebagai ini ja'ilun fil ardi khalifah, ini kita khalifah di muka bumi ini, kita adalah yang benarnya, maka yang sebenarnya kita adalah memakmurkan alam dan dunia. Ini adalah tujuh prinsip dialog di dalam Islam. Jadi anda kena catatkan ini. Nanti ada ujian kuis ni, ada keluar soalan-soalan ni. Sekejap lagi ni. Nanti pukul 11 tengah hari ini kita akan pagi ini anda akan boleh jawab soalan kuis yang terakhir siri 6. Baik. Namun bagaimana pandangan agama lain? Saya cuba bagi agama lain tentang dialog antara agama. Ini kita berhati-hati. Kita kena berhati. Kita ada 7 prinsip dalam Islam. Tapi agama ni ada 10. Saya dah simpulkan ada 10 pandangan mereka, dan bagaimana kita nak counter balik terhadap mereka-mereka yang memahami tentang dialog antara agama ini. Dialog antara agama ini supaya nanti akan membawa kebaikan, kepada kita semua. Kejap. Baik. Pertama, dia berasaskan daripada ini saya ambil daripada portal gereja Herald di Sabah. So, apa pandangan mereka dalam dialog? Dan agama lain lebih kurang sepakat begini. Kamu semua yang baik, benar dan indah berasal dari pencipta yang satu dan sama, iaitu Tuhan. Ia sesungguhnya benar. Tidak kira apapun agama ataupun sayap sekular, tidak ada yang dapat menentang kebenaran iman dan agama ini. Tengok. Dia kata kita semua dari pencipta yang satu, yang sama, iaitu Tuhan. Jadi kalau orang Kristian, kita kena faham Tuhan dia ada berapa. Jadi pemahaman di Tuhan tu apa? Kita ialah Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pernyataan ini betul, tetapi adakah Tuhan yang dimasukkan itu Tuhan yang sebenar? Ini kena clear. Dia cakap ni memang betul, benda yang baik. Tapi adakah Tuhan yang merujuk pada Tuhan yang sebenar? Itu yang kita faham tentang soalan nombor 7 untuk membawa jalan kebenaran. Jadi ini pahaman mereka, tak ada masalah. Sebab kata semua agama, tidak kira apapun agama, saya tidak akan dapat menentang keimanan agama ini. Ini pahaman dia tentang ini. Orang Kristian kata dia tak kisah, yang penting keimanan saja, amalan tak ada masalah. Okay. Yang kedua, dia kata Tuhan menyamakan semua orang secara saksama tanpa diskriminasi. Jadi ini prinsip, sekali lagi recognition ini jasa sebagai penyelamat. Dalam konteks kita ialah Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim Lahu Asma'ul Husna. Ke-99 nama ini adalah semuanya adalah nama Allah Ta'ala dan sifatnya. Maka memang semua akan disebutkan Allah Ta'ala kecuali mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia kata tanpa diskriminasi, dia maksud di sini ialah patutnya Tuhan selamatkan orang semua, tak kira dia Islam ke tak Islam ke, beriman ke tak beriman. Sebab itu Allah Ta'ala utuskan Rasul supaya dapat ilmu. Barulah akhirnya bila dah dapat ilmu masih nak buat degil juga, maka dia akan dapat hukuman. Sebab tu golongan fitrah Allah Ta'ala tak diskriminasi, sebab dia golongan fitrah. Dia tak pernah jumpa, tak pernah orang tak dakwah, dia mati dalam keadaan dia tidak beragama, sedangkan dia tak kenal Tuhan, tak ada pendakwah datang ke kampung dia. Maka dia akan menjadi orang yang Allah Ta'ala beri dia keistimewaan, dia jadi ahli fitrah, dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Yang ketiga, tidak ada satu agama atau dominasi yang mempunyai kebenaran penuh dan sejati. Ini problem lah. Dia nak kritik Islam lah. Dia kata patutnya Islam tak boleh menjadi dominan, bahawa dialah yang paling benar. Tuhan ada satu tempatan tidak dapat digambarkan. Jadi kita kena clear lah. Ini pahaman pahaman daripada Harold tu.
ataupun daripada gereja menyatakan bahawa tidak ada satu agama atau dominasi yang mempunyai kebenaran penuh dan sejati. Dia mengaku bahawa dia pun tak benar penuh. Dia begini, kita ini yang cabarannya ialah manusia. Orang umat Islam tu yang banyak masalah. Agama Islam tak ada masalah, penganut dia yang bermasalah. So sebenarnya yang benar itu adalah Islam. Yang tak benar itu penganut Islam tu yang menunjukkan Islam secara tidak benar. Jadi tidak ada satu agama. Okey, ini jawapannya. Ini dia kata, oh tak ada, semua agama tak boleh claim yang benar sebab agama mesti ada kelemahan masing. Apabila dia meletakkan agama adalah ciptaan manusia, ini bukan agama Muhammad, ini agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sebagai utusan sahaja. Dia tidak mencipta agama ini. Sebab itu mereka kata Muhammadun law. Orang Barat kata ini bukan undang-undang Islam, ini Muhammadun law, undang-undang Muhammad. Sebab dia tak nak, dia nak menunjukkan bahawa selagi nama manusia dia ada kelemahan. Dan sebenarnya dia tak benarkan ada dominasi. Sebab tu bila Islam di negara ini sebagai agama rasmi dan sebagainya, jadi masalah. Dia tak suka, dia tak nak dominasi itu. Dia tak nak dominasi itu. Sebab itu dalam konteks kita, sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita kena memastikan bukan saja meletakkan Islam itu di perlembagaan semata-mata, tetapi kena tunjulkan pada semua orang supaya dia tidak mempersoalkan Islam sebagai agama rasmi dengan kita menunjukkan akhlak, budi pekerti. Orang Islam ni semua bagus, tidak mengkafirkan orang, tidak menghina orang, tidak merendahkan orang, tidak rasuah, tidak tipu, tidak bohong, tidak ekstremis. Tunjukkan kita berjaya memakmurkan alam ini, Malaysia ini, walaupun masyarakat majmuk yang diperintah oleh orang Islam, tapi berlaku adil. Dan akhirnya dia malu sendiri sebab kita memerintah, memimpin dengan keimanan kepada Allah SWT, bukan dengan emosi dan dendam dengan agama dan bangsa lain. Sebab itu dia kata tak dominasi, tidak. Kita nak dominasikan, akhirnya kita boleh tunjuk akhlak yang baik, kita bekerti dan kita buat kerja, kita paling cemerlang, kita paling berakhlak, kita paling bisnesman. Akhirnya orang akan dengar kita dan dia kata betul lah Islam. Tak perlu kita menonjol dominasi kita dalam konteks kita kritik. Islam adalah al-Islamu yu'la wala yu'la alaih. Betul? Islam adalah tinggi dan tidak ada lain yang tinggi daripada kita. Betul? Tak ada masalah. Tetapi kalau kita cakap dengan seorang padri orang bukan Islam, Islam adalah yang tertinggi dan agama dia adalah rendah, kita mempeleceh agama dia, maknanya dia tak suka sebab dia orang Islam. Dia pun nak rasa agama dia benar, nak ada dominasi. Kenapa Islam nak dominasi? Jadi Islam dominasi melalui perbuatan. Akhlak kita, budi kita tidak rasuah, tidak riba. Akhirnya dia akan malu sendiri dan dia akan ikut apa yang Islam buat. Sampai pada hari ini kita cakap je. Kita cakap Allahu Akbar, takbir. Tapi kita akhlaknya merendah-rendahkan Allah SWT dan agama. Jadi kita tidak mahu perkara ini berlaku. Keempat, semua iman dan agama sedang menuju sepenuh kebenaran. Tidak ada agama atau dominasi yang dapat menyatakan kebenaran penuh. Dia kata lagi, dia kata semua agama sepenuhnya nak cari kebenaran. Jadi agama lain tidak boleh klaim bahawa dia paling benar. Ini kita lihat. Dia patutnya kata dia kita kekal diam sebagai satu sebalik dilihat sebagai satu titik permulaan perjalanan. Perjalanan. Jadi dalam konteks ini iman dan agama menuju sepenuhnya kebenaran. Yes, Islam. Tetapi agama lain, adakah ia betul-betul benar? Follow lah agama. Kata orang Hindu kata dia benar. Kalau betul-betul dia benar, dia follow agama dia 100%. Dia mampu tak? Hindu, Buddha, dan cabaran yang sama. Jadi untuk itu Allah tak ada jadikan agama Islam ini sebagai agama yang kita boleh anuti walaupun berpanjangan, bertukar generasi. Kemudian yang kelima, kemajmukan. Pelbagai agama merupakan satu kekayaan yang dibenarkan oleh Tuhan. Ini kita ada masalah. Sebab Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran tentang lita'arafu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kita min zakari wa unsa wa qabail lagi, laki perempuan berbilang. Tujuannya lita'arafu. Kemajmukan ni adalah untuk saling kenal mengenal. Jadi dengan agama Kristian, Hindu, Buddha tak ada masalah untuk kita berinteraksi dengan mereka.
Yang keenam, Tuhan adalah berselerak di dalam dunia agama. Dia mengitu kata Tuhan, semua ada Tuhan. Sebab tu saya cakap kita kena bezakan Tuhan dan sembahan. Mereka itu sedang menyembah sembahan mereka. Itu bukan Tuhan. Itu hanya ciptaan dan imajinasi mereka. Tuhan adalah sesuatu yang tidak boleh diimajinasikan, tidak ada jasad, tidak ada jisim dan sebagainya. So, tak boleh kata berselerak. Itu adalah manifestasi mereka. Dan ini yang dia nak tunjukkan kalau kita nak betul-betul nak berdialog, kita kena iktiraf agama-agama lain, Tuhan-Tuhan agama lain. Sebab tu kita cakap dialog itu mestilah yang kedua tadi, iaitu untuk kepentingan umum. Jangan sekali berdialog dalam perkara-perkara yang kita merujuk kepada akidah dan ibadah, sebab dia akan menyebabkan bergaduh. Sebab bila kita cakap, dia akan jadi kritik. Kita lihat apa yang berlaku. Kita bukan negara Eropah macam Ahmad Didat dan juga Zakir Naik, dia boleh berucap dan dia boleh hentam orang tu senyap dia sebab dia tak ada masalah. Di Malaysia jangan. Cara di Malaysia, kalau kita memperlekeh, siap kita. Dialog itu kalau ada unsur-unsur kritik dan sebagainya dan agama lain, jadi akan membawa masalah dan pergaduhan. Sebab negara psikik orang masyarakat Nusantara ni dia tak boleh dikritik. Yang ketujuh, semua orang harus mengambil kira imannya berdasarkan hati nurani. Dia kata iman ni sendiri-sendirilah. Jangan pertikaikan keimanan orang lain. Ini percaya, dia nak jawab benar. Maknanya dalam konteks ini agama lain, itu agama percayaan dia dah, jangan kita politik dan kita ini pandangan mereka bukan Islam. Tapi dalam konteks kita sebagai orang Islam, kita tak boleh membiarkan orang lain dalam kesesatan dan kegelapan sampai bila-bila. Kalau kita membiarkan orang itu tanpa kita bertindak tentang orang itu untuk bawa dia kembali kepada cahaya dan kebenaran, maka kita akan jawab kepada Allah SWT. Sebab kita adalah agama yang paling benar dan dia akan bawa kita ke dalam syurga Allah SWT jika kita follow the system. Dan kenapa kita dapat nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dan Islam, kita tidak mahu menyebarkan pada orang lain. Nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Dan pastinya lebih besar dari itu nikmat keampunan dan keridhaan Allah SWT. Ini menunjukkan bahawa walaupun orang itu Islam dan beriman, tapi jika buat dosa, dia tetap akan diseksa Allah SWT. Sebab itu sesuatu yang kita nak adalah keampunan dan keridhaan Allah SWT. Sebab kita tidak tahu dosa mana yang Allah terampunkan dan mana yang tak Allah ampunkan. Kita tak tahu dosa-dosa kita ni. Dan ini cerita tentang hati nurani. Yang ke-8, secara sengaja semua agama hebat dunia membicarakan tentang membincangkan agama lain secara mendalam. Dan bagi orang Kristian, ini bermakna mereka mengungkap misteri Kristus. Maksudnya di sini ialah dia mengakui bahawa agama besar ini dia berhak untuk menceritakan atau membangunkan agama mereka, macam orang Kristian lah. Jadi dia kata dialog ini supaya nanti agama-agama ini dapat melihat secara dalam. Macam ini Kristian, macam ini Hindu, ini Buddha. Kalau tidak, nanti menjadi masalah. Yang ke-9, kaitan sejarah dengan bagaimana dan dengan macam mana agama adalah kurang penting. Dengan mana-mana, okey. Kaitan sejarah dengan mana agama adalah kurang penting. Dia cakap jangan cerita bab sejarah. Kalau sejarah memang dia kalah semua. Hindu, Buddha, sejarah dia ada masalah. Dari Islam. Jadi dalam Kristen pun, dalam Yahudi pun, dia kata okey, kaitan sejarah kaitkan dengan mana-mana agama adalah kurang penting. Dia tak perlu cerita sejarah. Hanya kalau mereka yang perlu tak akrab saja kata. Dia tidak benarkan membuka balik sejarah. Dan kita pun tahu bahawa dalam dialog dia kata jangan sejarah. Dan ini boleh membawa kerosakan. Tahulah. Dan sejarah ni kalau bersifat individu, sebab dia akan kritik agama. Dan yang terakhir 10, di dalam kehidupan dan perhubungan kita dengan agama, rasa hormat dan belas kasihan dan sopan terhadap pengaruh agama lain harus diutamakan. Ini tak ada masalah. Hormat, adab, sopan, belas kasihan tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi lakum dinukum waliyati. Okey, soalan yang seterusnya, yang terakhir, saya mahu anda dalam dialog saya ada senaraikan 5, ada 6 dialog sedang beritahu penasbah. Bila kita nak berbicara sebagai dakwah, kita formula kita ialah AA, BB, CC, DD, EE, FF. Saya nak anda huraikan apa itu DD. Okey, apa DD? Saya jawab DD itu apa? Okey.
Jadi AA itu ialah attractive approach kita bila bercakap, bila berdialog dengan agama lain. Kita kena pendekatan yang atraktif, yang menawan, yang menarik. Jangan pakai selekeh, pakai kemar, pakai blazer, cakap kemar, bukan berapu. Itu sebagai attractive approach. Bila orang suka, baguslah dia cakap ni, baru kita boleh menambat hati. Lepas tu, lepas kita dah penampilan kita menarik, baru kita break the barrier. Kita kena pecahkan barrier atau pecahkan kita punya tembok pemisah sama ini. Apa itu tembok pemisah? Pemisah prasangka, prejudis antara agama, antara kaum ini. Kita kena pecahkan. Jangan ada prejudis. Wah, Cina lah, India lah, itu macam-macam lah kita menggunakan istilah-istilah yang prejudis. So, break the barrier. Jadi kawan. Jangan cerita tentang agama, jangan cerita tentang perbezaan, dengan berdialog. Jadi pendekatan yang baik, break the barrier, jangan ada benda-benda yang menyekat kita untuk berdialog dengan dia, prasangka-prasangka, perasaan-perasaan. Lepas tu sisi cashcom. Maknanya kalau kita cakap benda-benda yang sama diperlukan, cerita jadi tentang COVID, cerita tentang pokok, tentang keamanan, dadah, pelajaran, pendidikan, itu tak ada masalah. Jangan cerita tentang akidah, nanti dia bergaduh. Bincangkan perkara yang kita sama-sama masalah. Kalau cerita tentang media sosial, semua orang apa agama dia sedang mengalami masalah. Anak-anak yang main game tu, anak-anak nak belajar, okey, itu kita boleh bincang. Lepas tu baru define the different. Jawapan anda. Nanti soalan yang kedua, apa itu DD? DD adalah define the different. Apa itu define the different? Iaitu penjelaskan tentang perbezaan. Setelah kita rapat, dah kenal, define different. Sebenarnya yang membezakan orang Islam dengan agama anda ialah A, B, C. Baru cerita beza tu. Jangan cerita, ni kadang-kadang kita, ni haram apa, kita cerita yang bergaduh tu, yang beza tu. Tapi kita tidak menampilkan attractive approach. Jadi bila dia define the different, macam ni kata dia, macam ni Islam, saya baru tahulah kata dia. Itu kita tengah define the different. Mana kita penjelaskan perbezaan kita dengan pemahaman tentang agama Islam daripada orang lain. Lepas tu a great effort. Kita nilai balik cara kita mendekati mereka, bercakap dengan mereka, dan kita tambahkan usaha dan ikhtiar kita. Kita lakukan penambahbaikan. Kita nilai balik effort kita tadi. Dan yang lain adalah FF follow up. Jadi kita follow up, dan insya-Allah taala dia akan menyebabkan mereka akan faham dengan jelas dan nyata. Jadi itu adalah tentang subjek kita pada hari ini, iaitu dialog antara agama. Boleh merujuk pada buku-buku. Kita ada buku seperti ini. Ini iaitu Toleransi Beragama. Anda boleh tengok dengan JAKIM. Baca buku ini tentang banyak tulisan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Bagaimana toleransi beragama. Kemudian anda juga boleh ada dalam nota kita yang terakhir dalam ilmu agama ini. Anda boleh baca di sini untuk lihat. Dan saya dah tambah tentang nota anda. Saya akan upgrade nota dan untuk pegangan anda di masa akan datang lah. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk memohon saya lagi. Okey, tadi kita ada soalannya ialah 3 kesenangan 3 saja dialog yang digalakkan dalam Islam atau prinsip dialog dalam Islam. Yang kedua, soalan kedua ialah apa itu DD? Nyatakan. Baik, saya ingin berkesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kerana atas komitmen anda selama beberapa minggu bersama dengan saya. Saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anak murid yang telah menunjukkan komitmen mereka menghantar assignment on time dan sebagainya. Dan saya halalkan sekali perbincangan kita pada hari ini. Semoga dengan ilmu kita dapatnya akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kerja-kerja sebagai guru dan juga dakwah, insya-Allah taala. Saya juga ingin memohon maaf kerana tersalah dan silap kata dalam pengajaran selama ini. Dan kalau ada masalah apa anda boleh tulis kat sini, saya jawab dalam perbincangan ini. So jangan lupa pertama ialah jawab ujian kita yang akan muncul pada pukul 11 ni sekarang. 11 pagi ni kan ada ujian ada ujian. Saya jawab, saya tak panjang sebab itu 10 markah. Yang kedua, jangan lupa untuk menghantar assignment individu anda dan kumpulan anda di dalam portal e-learning
yang minggu ini anda tengok kat bawah dekat anda daftar tadi, ada 2 link tu, masukkan pribadi kat situ semua. Ini syarat utama daripada MQA. Apa yang awak email kat situ, email balik. Sebab saya kena tanda dalam tu. Saya tak boleh tanda di luar. Saya kena terus dalam e-learning sebab dia akan kekal di situ. Sebab nanti pihak MQA akan lihat dan tengok penandaan saya dan markah anda. Tetapi anda tak boleh lihat lah. Saya tanda saya akan hide kan, anda tidak tahu markah anda sebenarnya. Sebab yang anda hanya tahu markah quiz anda sebanyak 60 markah. Lagi 40 markah anda tidak tahu markah anda yang sebenar. Sebagainya, seandainya ada masalah dan sebagainya, sila hubungi saya. Dan saya mendoakan agar semua akan berjaya dan insyaAllah diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya mohon ampun dan maaf seandainya tersilap kata dan salah kata dalam pengajian kita pada hari ini. Moga Allah Taala memberikan kesihatan bagi kita, keselamatan bagi kita dan keselamatan kita daripada godaan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.